Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha Tuan Guru Besar kita iaitu Encik Umar bin Ahmad, PPM Prasekolah kita iaitu Puan Catherine anak Sayup dan ibu bapa serta penjaga yang saya kasihi sekalian. Pada pagi ini saya akan mengadakan taklimat mengenai pembukaan sekolah. Untuk yang kita sedia maklum, sekolah akan dibuka khas untuk murid prasekolah pada hari Isnin ini iaitu pada 4 hari bulan 10 2021. Sebelum saya terlupa, saya harap ibu bapa sudah bersiap sedia dari segi pakaian, dari segi mental murid. Pastikan murid dah tidur awal, dilatih untuk tidur awal, bangun awal dan sebagainya. Sebelum kita terlupa mengenai pakaian, hari itu saya ada sebut dalam grup WhatsApp kita. Jadi saya nak ingatkan balik, sekiranya pakaian murid sudah tidak muat dan sebagainya, dibolehkan memakai pakaian casual yang lain asalkan selesa dan sopan. Okey. Tanpa berlengah, kita terus kepada garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah. Garis panduan ini adalah garis panduan yang diturunkan oleh KPM kepada setiap sekolah sebagai panduan pembukaan sekolah. Jadi setelah saya ringkaskan, ini adalah ringkasannya ya. Yang pertama sekali, peranan ibu bapa, iaitu menepati masa semasa menghantar dan mengambil murid. Seperti pengalaman kita sebelum ini, saringan kesihatan akan dilakukan di Pondok Jaga pada pukul 7.20 pagi setiap Isnin hingga Khamis dan pada pukul 7.10 pagi pada setiap Jumaat. Begitu juga dengan waktu balik. Murid akan dihantar ke Pondok Jaga pada pukul 11.20 pagi setiap Isnin hingga Khamis dan pada pukul 7 pula, maafkan saya, dan pada pukul 11.10 pagi pada setiap hari Jumaat. Sekiranya murid lambat dihantar atau diambil, yang ni berdasarkan pengalaman kita yang lalu, ibu bapa atau penjaga mesti menghantar anak jagaan sehingga ke pagar sekolah, sehingga ke pagar prasekolah dengan mematuhi SOP sekolah, iaitu mesti pakai mask, mesti pakai pelitup muka maksud saya, dan tidak boleh singgah ke mana-mana, mesti terus pergi prasekolah, balik pun terus balik. Situasi kedua, sekiranya ibu bapa atau penjaga tidak dapat menunggu guru atau PPM sampai kerana urusan kerja. Yang ni kita fahamlah, pagi-pagi sekiranya ada ibu bapa atau penjaga ada urusan kerja, urusan penting dan tidak boleh menunggu, pastikan maklumkan kepada guard sekolah atau ibu bapa murid lain bagi memastikan keselamatan anak jagaan. Yang ni senanglah nanti bila cikgu, bila saya dengan Kak Kat datang, boleh maklumkan siapa yang hantar budak seorang-seorang ini. Jadi kita boleh rekodkan. Yang seterusnya, peranan ibu bapa seterusnya adalah memastikan diri dan anak mematuhi SOP. Yang pertama sekali, ibu bapa atau penjaga dan anak jagaan mesti memakai pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal. Ni di mana-mana lah, di luar, pergi pasar pun sama. Ni lebih-lebih lagi di kawasan sekolah. Yang kedua, seperti biasa, mematuhi tata cara pelawat ke sekolah. Kena tulis nama atau scan QR code dan cek suhu. Yang ni penting. Sepatutnya dan seharusnya ibu bapa atau penjaga tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah
kecuali dengan kebenaran atas kes-kes tertentu. Contoh, menghantar dan mengambil anak jagaan prasekolah sehingga pagar prasekolah sekiranya hari hujan, kes lambat hantar atau ambil dan sebagainya. Yang ketiga, memastikan murid tidak membawa beg, makanan dan sebagainya. Datang pakai mask dan bawa tangan kosong sahaja. Lainlah sekiranya saya ada memesan murid untuk bawa itu ini, yang itu saya akan maklumkan di grup WhatsApp kemudian hari. Okey, yang ini ada satu benda saya nak highlightkan. Sebolehnya lah, memang sebolehnya lah saya nak cakap, atau tidak dibenarkan makan semasa menunggu di pondok jaga. Pada sebelah pagi lah maksud saya, untuk tujuan keselamatan. Kita sedia maklum sekarang ni di kawasan kita kes COVID masih ada. Sekiranya ada aktiviti makan dan sebagainya, yang ini boleh mengancam kepada keselamatan kita sendiri. Sebaik-baiknya kita cegah dahulu sebelum kita menyesal di kemudian hari. Dan salah satu lagi alasan kita nak elakkan ada murid lain yang contoh merajuk tengok rakan dia makan keropok, coklat dan sebagainya, dan kemudiannya meragam sebelum masuk ke sekolah. Jadi ini akan menyukarkan kita kerana pada masa kini kita tak boleh nak, kalau boleh memang tak boleh nak sentuh kanak-kanak, nak pujuk dan sebagainya. Jadi kita nak elakkan benda-benda ini berlaku. Sebaiknya sarapan di rumah, dan sekiranya tidak sempat untuk makluman, pihak sekolah turut menyediakan sarapan untuk murid. Jadi tiada masalah dekat sini. Yang keempat, paling penting, ibu bapa atau penjaga perlu memastikan anak sihat dan tidak bergejala sebelum dihantar ke sekolah. Seperti sebelum ini, murid yang bergejala dan bila disaring mempunyai suhu 37.5 dan ke atas memang tidak akan diterima masuk. Seterusnya, ibu bapa atau penjaga tidak boleh menggunakan jalan pintas ke sekolah. Yang ni kita kena sebut sebab berlaku juga sebelum ini. Hal ini kerana sekolah ada SOP dia masing-masing dan kena masuk sekolah melalui jalan utama sahaja. Seterusnya, yang ni bagi memastikan ibu bapa berasa selamat untuk menghantar anak ke sekolah. Ini adalah usaha kita. Murid akan sentiasa diingatkan untuk menjaga SOP di sekolah. Seperti sebelum ini, murid memang akan duduk di tempat sendiri, makan di tempat sendiri, pergerakan memang diminimalkan. Memang kalau boleh kita nak kurangkan pergerakan. Dan murid juga selalu dan digalakkan untuk mencuci tangan selepas aktiviti dan sebagainya. Jadi saya harap usaha yang terbaik daripada kita pun akan membuahkan hasil yang baik. Seterusnya, yang ini perkara baru dalam garis panduan kali ini, iaitu ujian kendiri COVID-19. Pada hari Isnin nanti, Kak Kat akan memberikan satu borang kebenaran. Jadi ibu bapa atau penjaga kena isi dan memberikan kerjasama kepada pihak sekolah untuk melaksanakan saringan menggunakan kit ujian kendiri COVID-19 kepada anak-anak jagaan mereka sekiranya bergejala ketika berada di sekolah. Yang ni contoh, ada murid bila dia datang sekolah sihat saja, last dalam kelas mula demam sejuk dan sebagainya. Jadi untuk kali ini kita akan buat ujian kendiri COVID ke atas murid yang bergejala. Segala keputusan dan tindakan lanjut adalah berdasarkan keputusan tes ujian tersebut, dan keputusan akan direkodkan dan ibu bapa serta penjaga juga akan dimaklumkan. Jadi jangan risau ya.
Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja taklimat saya pada hari ini. Jadi saya harap sebarang persoalan boleh diajukan di grup WhatsApp sekolah atau boleh mesej saya secara personal. Untuk kali ini saya nak ucapkan terima kasihlah sebab untuk usaha ibu bapa serta penjaga sepanjang kita menjalankan PDPDPR. Sebelum saya terlupa, bagi ibu bapa yang belum bersedia untuk menghantar anak ke sekolah atas faktor belum yakin, kita harap surat boleh diajukan kepada pihak sekolah, boleh letak pada bakul prasekolah di pondok jaga. Sebelum saya menyudahi taklimat pada hari ini, saya nak ucapkan minta maaf sekiranya terdapat tutur bicara yang tidak sedap didengar, dan terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa serta penjaga, guru besar dan PPM prasekolah kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk mendengar taklimat kita. Jadi saya harap kerjasama yang padu daripada ibu bapa dengan pihak sekolah dapat membantu memberikan sokongan kepada anak-anak murid prasekolah yang dah lama sekali tidak pergi sekolah. Jadi mereka sangat memerlukan sokongan daripada kita. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.